Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk pada hari ini, kita masuk muka surat 132. Okey, berkaitan dengan peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey, cuba tengok modul tajuk kita eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Okey, eksklusif ni sebenarnya dia macam umpama kan kalau kita ada tempat duduk ni eksklusif tempat duduk dia, ataupun rumah dia eksklusif lah. Maknanya rumah tu rumah dalam keadaan tersendiri, dia terasing. Okay, so sama juga dengan kebarangkalian. Kebarangkalian pun ada eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Maksud dia macam umpama begini. Katakan kita ada satu kumpulan murid. Okay, murid perempuan, atau satu kumpulan lah, kita ada 3 orang. Okay, 2 perempuan, seorang lelaki. Okay, ada yang ni pakai semata. Ni pun pakai semata. Okay, soalan cikgu. Katakan, apakah kebarangkalian memilih seorang murid perempuan dan memakai cermin mata? Kalau cikgu pilih, adakah berlaku tak kalau cikgu pilih perempuan dan dia memakai cermin mata? Berlaku tak pertindihan tu? Maknanya 2 perkara tu boleh berlaku tak? Okay, maknanya 2 perkara tu boleh berlaku lah. Mungkin cikgu dapat dia ni. Sebab dia ni kan perempuan dan memakai cermin mata. Jadi peristiwa tu dinamakan peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa perempuan dan cermin mata. Yang ini peristiwa tidak saling eksklusif. Sebab cikgu boleh dapat dalam pilihan sekali pilih tu cikgu boleh dapat dua-dua, maknanya perempuan dan spek mata. Saling eksklusif, ejaan dia Allah. Okey, peristiwa tidak saling eksklusif sebab cikgu dapat benda yang sama, boleh dapat 2 perkara yang sama. Tetapi kalau cikgu kata, okey, saya ingin memilih seorang murid lelaki dan perempuan. Boleh tak cikgu pilih seorang murid tapi lelaki dan perempuan? Wujud tak? Cikgu kata lelaki dan perempuan. Dalam masa yang sama dia pun perempuan. Wujud tak? Mesti tidak wujud ni. Namakan sebagai peristiwa saling eksklusif. Dia takkan berlaku secara serentak. Itu maksud dia. Kalau saling tidak eksklusif, maknanya macam bukan tak special, maknanya dia tidak tersendiri. So, dia ni adalah tidak serentak. Maknanya berlaku tidak serentak. Tidak serentak. Yang ni berlaku serentak. Kalau tidak saling eksklusif, maknanya berlaku serentak lah. Awak fikir macam special tak special. Yang ni, dia tak adalah special. Maknanya dia dua-dua boleh berlaku. Maka dia tidak. Yang ni boleh berlaku serentak. Boleh berlaku serentak. Kalau eksklusif, special, tersendiri, macam itulah umpamanya kita ingat. Dia tidak boleh berlaku serentak. Okey, itu maksudnya eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Okey. So, kalau 2 peristiwa ni kita boleh untuk nanti pengiraan, nanti kita akan masuk pengiraan. Untuk pengiraan tidak saling eksklusif. Macam ni, tengok dia bertindih ni. Maknanya mungkin boleh perempuan dan spek mata. Ni mungkin perempuan. Ni cermin mata. Dia boleh berlaku dalam masa yang sama. Okay, so dia punya rajah dia akan menjadi macam ni. Kalau saling eksklusif, maknanya macam tersendiri, dia takkan bertindih. Okay, ni bentuk rajah, gambar rajah Venn nama dia. Okay, kita akan masuk kemudian. So hari ni kita belajar dulu eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Okay, awak fikir macam tu je. Kalau tidak saling eksklusif, dia boleh berlaku serentak. Kalau saling eksklusif, dia tidak boleh berlaku serentak. Alright, jom kita tengok. Tentukan sama ada peristiwa berikut ialah peristiwa eksklusif atau tidak saling eksklusif. So, eksklusif ni apa tadi? Dia tak boleh berlaku serentak. Sebab dia tersendiri. Awak fikir tersendiri je. Tak boleh berlaku serentak.
Dia sendiri-sendiri je. Kalau yang ni boleh berlaku serentak. Maknanya dalam masa yang sama dia boleh berlaku. Okay, cuba tengok contoh yang pertama. Mendapat gambar dan angka apabila melambung sekeping duit shilling yang adil. Cuba kita fikir, kita ada shilling. Awak baling. Kita jumpa. Dia jatuh kat tangan contohnya. Boleh tak dalam masa yang sama, kan shilling ni ada dua permukaan, satu gambar, satu angka. Dalam masa yang sama, dia dapat gambar, dia dapat angka. Boleh berlaku tak? Okay, tak boleh berlaku. Jadi, dia hanya dapat, kalau gambar-gambar je. Kalau angka-angka je. Ini peristiwa pertama, dapat gambar. Peristiwa kedua, cikgu bagi A dengan B tu maksudnya peristiwa. Dia dapat angka. Cikgu tulis betul-betul lah. Okay, peristiwa yang pertama dapat gambar-gambar sahaja ataupun dia dapat angka-angka sahaja. Okay, jadi dia adalah peristiwa dia tersendiri. Apa dia? Peristiwa saling eksklusif. Dia tersendiri. Tak boleh serentak. Cuba tengok nombor 2 pula. Mendapat nombor genap. Dan dalam masa yang sama dia dapat nombor ganjil. Bila sebiji dadu ada di lambung. Okay, dadu ada berapa nombor? Okay, kalau dia tak kata muka maknanya ada 6 nombor. So, katakan awak baling dadu. Baling dadu. Pop, dia keluar nombor. Boleh tak berlaku serentak nombor ganjil dengan nombor genap? Kalau nombor 1, 1 lah kan? Kalau nombor 1 tu ganjil, dia tak boleh lah berlaku nombor 1 tu jadi genap. Okey, jadi nombor genap, kita tengok peristiwa nombor genap apa dia? 2, 4, 6. Peristiwa nombor ganjil, A dengan B ni cikgu tulis sahaja. Awak boleh bagi apa-apa huruf. Kita biasakan huruf A dengan B. Okey, peristiwa kedua, nombor ganjil. Nombor ganjil apa dia? 1, 3, 5. Tengok, dia tak ada yang sama. Okay, so maknanya dia adalah peristiwa saling eksklusif juga. Dia tak boleh berlaku serentak. Kalau genap-genap je. Kalau ganjil-ganjil je. Peristiwa saling eksklusif juga. Okay, nombor 3. Mendapat nombor perdana. Kena hafal ni. Dan nombor genap apabila melambung sebiji dadu adil. Okay, cuba tengok peristiwa yang pertama. Dia kata nombor perdana. Apa nombor perdana pada dadu? Kena hafal ya. 2, 3, 5, 7. Okay, kena ingat tu. So, kalau dekat dadu, mana ada sampai nombor 7. Jadi, nombor perdana dekat dadu hanyalah nombor 2, 3, 5. Dia start daripada nombor 2 nombor perdana. Okay, peristiwa kedua mendapat nombor genap. Nombor genap apa dia? 2. Sifir 2 lah. Nombor genap tu sifir 2. 2, 4, 6. Dadu sampai nombor 6 je. Jangan terlebih pula. Okey. So, kita tengok. Kalau kita baling dadu. Kalau nombor perdana 2, 3, 5. Nombor genap 2, 4, 6. So, boleh berlaku tak serentak? Dia dah nombor perdana. Dia pun nombor genap. Boleh berlaku tak serentak? Boleh lah sebab kalau dapat keluar nombor 2. So, berlakulah dia juga nombor perdana. Dia juga nombor genap. Maka dia adalah peristiwa yang boleh berlaku serentak apa? Tidak saling eksklusif. Okey, fahamkan. Okey, B. Cuba tengok B. Tentukan sama ada peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau tidak saling eksklusif apabila sebiji dadu adil di lambung. Okey, ni cerita dadu saja. Dia tak ada cerita siling, tak ada cerita apa. Tak ada cerita orang. Okey, dia ada 4 peristiwa. Ada 4 perkara. Okey, peristiwa yang pertama. Okey, dia ada 4 perkara. Tapi setiap perkara ni ada 2 peristiwa lah. Peristiwa pertama, okey, nombor 1, perkara pertama. Peristiwa pertama adalah mendapat nombor 3 dan mendapat nombor 6. Boleh berlaku tak masa kita baling dadu, kita dapat nombor 3? Dia sekali je baling tau. Dia sekali je baling. Dapat nombor 3. Boleh tak dalam masa yang sama, nombor 6 kita dapat juga? Tak boleh. Okay. So, maka
Okey, cikgu nak awak keluarkan dulu peristiwa mendapat nombor 3 ialah 3. Peristiwa mendapat nombor 6 adalah 6. So, dia adalah peristiwa, tengok tak sama kan? So, bila tak ada yang sama, tak boleh berlaku serentak, peristiwa saling eksklusif. Okey, cuba tengok nombor 2. Mendapat nombor genap dan nombor ganjil. Okey, dia ada 2 peristiwa, nombor genap dan nombor ganjil. Okey, kalau rasa keliru, kita keluarkan dulu peristiwa yang pertama iaitu mendapat nombor genap. Kat atas ni macam dah ada tapi kita buat je dulu. Buat je benda yang sama. 2, 4, 6. Mendapat nombor ganjil 1, 3, 5. So, boleh berlaku tak serentak? Kita tengok ada tak nombor yang sama. Tak ada, maka dia adalah peristiwa saling eksklusif. Dia tak boleh berlaku serentak. Okey, nombor 3. Mendapat nombor yang lebih daripada 4 dan nombor kurang daripada 3. Cuba kau fikir, awak baling dadu. Boleh tak berlaku? Dia dapat nombor lebih daripada 4, nombor lebih 4 daripada apa dia nombor lebih daripada 4? 5, 6. 4 tak termasuk sebab dia kata lebih. Dan lagi satu peristiwa, mendapat nombor kurang daripada 3. Apa nombor kurang daripada 3? Tak termasuk 3 jadi nombor 1 dan 2. So, boleh berlaku serentak ke? Tidak juga. Maka dia pun peristiwa saling eksklusif. Okey, last sekali. Mendapat nombor genap dan nombor lebih besar daripada 4. Okey, kita keluarkan dulu. Nombor genap kita 2, 4, 6. Lebih besar daripada 4. Nombor apa? Cikgu nak awak cuba sendiri. Kemudian cuba tengok ada tak yang sama. Kalau sama ataupun boleh berlaku serentak, dia adalah saling tidak eksklusif. Kalau dia tak sama, dia adalah saling eksklusif. Cuba sendiri, ya.